Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa bersama kawan saya Nadia dan Hidayah akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Selamat menonton. Terlebih dahulu akan berkongsi serba sedikit tentang latar belakang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam merupakan putera kepada Imran dan Yukabat dan mempunyai abang bernama Harun. Nabi Musa AS dilahirkan di Mesir semasa pemerintahan Fir'aun dan menjadi utusan Allah SWT untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Ketika Nabi Musa AS dilahirkan, pemerintah Fir'aun memberi amaran kepada rakyatnya agar semua bayi lelaki yang lahir pada ketika itu untuk segera dibunuh. Hal ini demikian kerana Fir'aun yang tamak lagi angkuh itu takut setelah mendengar ramalan daripada ahli nujum bahawa kuasa pemerintahan negeri Mesir akan jatuh ke tangan lelaki Bani Israel. Sementara itu, pada masa sama Yukabat melahirkan Nabi Musa. Kelahiran itu dirahsiakan dan Musa yang masih bayi itu disembunyikan kerana bimbang akan dibunuh. Suatu hari, Ibu Musa mendapat petunjuk dari Allah agar dihanyutkan baginda dalam sungai. Walaupun terlalu sayangkan anaknya itu, ibunya dengan berat hati memasukkan Musa ke dalam bakul dan menghanyutkannya ke dalam sungai Nil. Peristiwa ini ada diceritakan dalam Al-Quran Surah Taha ayat 39 yang bermaksud, letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Maka biarkanlah laut itu membawanya terdampar ke pantai supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Kemudian, bakul yang menghanyutkan Musa itu ditemui oleh Asyah, isteri Fir'aun yang ketika itu berada di sungai. Asyah segera membawa Musa ke istana dan berjaya meyakinkan Fir'aun untuk menjaga Musa, walaupun pada mulanya Fir'aun sangat menghalang dan mahu membunuh bayi itu. Dengan izin Allah, jadilah Nabi Musa sebagai putera angkat Fir'aun dan Asyah. Itulah sedikit sebanyak latar belakang Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, bahkan nama Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun sangat mencabar sekali kerana Fir'aun seorang yang angkuh sehingga menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi, dalam video ini kami akan menceritakan salah satu kisah Nabi Musa yang berjaya melawan sihir Fir'aun. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa AS bersama abangnya Nabi Harun AS bertemu dengan Fir'aun. Ketika pertemuan mereka, Fir'aun bertanya, "Siapakah kamu berdua ini?" Nabi Musa kemudian menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutuskan kepada kamu agar engkau membebaskan Bani Israel dari kekejaman dan penindasan pemerintahan engkau serta menyerahkan mereka kepada kami agar mereka dapat beriman kepada Allah dan menghindar dari seksamu." Fir'aun dengan sinisnya menyindir Nabi Musa dan mengatakan bahawa Nabi Musa merupakan seorang yang tidak sedar diri dan tidak mengenang budi, sedangkan beliau dibesarkan di dalam istana miliknya dan kembali untuk menentangnya. Nabi Musa kemudian menjawab bahawa semua yang berlaku itu disebabkan oleh Fir'aun sendiri dan sekiranya Fir'aun tidak memerintahkan untuk membunuh semua bayi lelaki, sudah tentu Nabi Musa tidak dihanyutkan di sungai Nil. Jadi, Nabi Musa tidak terhutang budi sedikit pun terhadap Fir'aun. Fir'aun dengan marahnya berkata, "Siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebutkan itu? Adakah Tuhan lain di atas bumi ini yang layak disembah selain aku?" Nabi Musa menjawab dengan berkata, "Ya, ada, iaitu Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seluruh alam." Begitulah terjadinya perdebatan di antara Nabi Musa dan Fir'aun.
Lalu Fir'aun mengancam untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam penjara sekiranya Nabi Musa masih mengakui adanya Tuhan selain Fir'aun. Nabi Musa berkata, "Adakah engkau akan memasukkan aku ke dalam penjara sekiranya aku dapat membuktikan kebenaran dakwahku?" Kemudian Fir'aun menentang dengan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaranmu jika engkau bukan seorang pendusta." Nabi Musa kemudian membaling tongkatnya. Kemudian, tongkat tersebut telah bertukar menjadi ular secara serta-merta dan menuju ke arah Fir'aun. Fir'aun dengan ketakutan memerintah Nabi Musa untuk menangkap ular tersebut. Ketika Nabi Musa menangkap ular tersebut, ular itu telah berubah menjadi tongkat Nabi Musa semula. Meskipun Nabi Musa telah menunjukkan mukjizatnya kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun masih tidak mempercayainya, malah mengatakan Nabi Musa telah menggunakan ilmu sihir. Oleh itu, Fir'aun akan mengumpulkan semua ahli ilmu sihir di serata Mesir dan ingin mereka berlawan dengan Nabi Musa. Cabaran itu telah diterima oleh Nabi Musa. Pada hari kejadian, semua ahli sihir Fir'aun dan penduduk telah berkumpul untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Nabi Musa menyuruh ahli sihir Fir'aun untuk menunjukkan kehandalan mereka terlebih dahulu. Kemudian, mereka melontarkan tali-tali dan tongkat mereka. Tidak lama kemudian, tali-tali dan tongkat tersebut bertukar menjadi ular yang sangat banyak. Dengan bangganya, Fir'aun tertawa melihat kehebatan ahli sihirnya. Nabi Musa dengan tenangnya melontarkan tongkat beliau. Secara serta-merta, tongkat milik Nabi Musa bertukar menjadi ular yang sangat besar. Kemudian, kesemua ular milik ahli sihir itu telah dimakan oleh ular besar milik Nabi Musa. Hal ini juga diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 107 yang bermaksud, Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Para ahli sihir itu hairan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan sedar bahawa sihir Nabi Musa bukanlah seperti apa yang mereka pelajari selama ini. Setelah itu, ahli sihir itu melutut dan mengatakan mereka akan menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah SWT. Fir'aun menjadi murka melihat para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam untuk menyeksa kedua-dua ahli sihir itu dengan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, ahli sihir itu tidak takut dan tetap memilih untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa semakin bertambah hari demi hari sehingga wujudlah dua aliran di Mesir, iaitu mereka yang menyembah Fir'aun dan pengikut Nabi Musa. Dakwah yang jelas yang disampaikan oleh Nabi Musa diterima dengan baik oleh pengikutnya. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh dijadikan iktibar daripada kisah Nabi Musa ini. Yang pertama, Allah Ta'ala mengurniakan kemewahan, kedudukan yang tinggi, kemasyhuran dan kesihatan yang baik bukanlah untuk bermegahan, apatah lagi sehingga lupa kedudukan diri sebagai hamba Allah. Sebaliknya, segala kurniaan itu adalah untuk beribadah dan menyerahkan diri kepadanya jua. Sebagai contoh, Fir'aun angkuh dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya untuk menjadi pemerintah negeri Mesir dengan merasakan dirinya sebagai Tuhan yang agung sehingga sanggup membunuh rakyatnya demi menjaga kuasa supaya kekal dalam tangannya. Dia menyalahgunakan semua kuasa dan nikmat yang diberikan kepadanya untuk bermegah-megahan dan menyeksa rakyatnya untuk keselesaan hidupnya. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita hendaklah meletakkan sepenuh kepercayaan kepada kekuasaan Allah kerana setiap apa yang berlaku itu semuanya atas kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Hal ini dapat dilihat apabila ibu Nabi Musa AS meletakkan sepenuh kepercayaan dan berserah kepada takdir Allah ketika menghanyutkan anaknya ke sungai Nil, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 40. Seperti yang telah diceritakan, Nabi Musa dijumpai oleh isteri Fir'aun, Asiyah radhiyallahu anhu dan dijadikan anak angkat. Akhirnya, ibu Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam dapat bertemu semula apabila Asiyah radhiyallahu anhu mencari ibu susuan untuk menyusukan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kita perlu yakin bahawa ilmu Allah itu sangat luas
tiada batasan dan tidak boleh ditandingi dengan ilmu manusia yang terbatas dari pelbagai aspek. Contohnya, apabila Nabi Musa berjaya menunjukkan sihir untuk menukarkan tongkatnya menjadi ular yang besar, lalu memakan ribuan ular kecil ahli sihir Fir'aun, kedua-dua penyihir itu sedar bahawa sihir yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu tidak sama dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Hal ini demikian kerana sihir Nabi Musa itu merupakan satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada baginda sebagai bukti kekuasaan Allah. Sekian sahaja kisah Nabi Musa daripada kumpulan kami. Semoga memberi manfaat.